Hai, Assalamualaikum semua pada follower page Harimau Melayu. Hari ni eksklusif sekali lagi Ishan bawakan untuk anda. Macam sebelum ni kita ada Safawi Rashid. So hari ni kita bersama dengan salah seorang pemain JDT iaitu Daniel Amir, atau lebih dikali selalu orang panggil Boy. Boleh saya panggil Boy? Boleh. Okey Boy, sihat Boy? Sihat, Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sudi luangkan masa dengan Harimau Melayu. Okey, untuk para penonton semua, interview ini dibawakan khas oleh Dashing, di mana Dashing sokong pasukan negara lahirkan pemain cilik di masa hadapan. Okey Daniel, kalau nak tahu, Desi sekarang tengah buat kempen di mana macam kawan-kawan Boy rasanya cerita dekat Piala Asia nanti kalau dapat jaringkan 1 gol, 5 kanak-kanak yang kurang berkemampuan atau yang terpilih akan Dashing sponsor untuk selama 1 tahun untuk beraksi di Akademi Villarreal Malaysia. So kalau kawan-kawan Boy di sana dapat jaringkan sepanjang Piala Asia 5 gol, 25 kanak-kanak terpilih akan Dashing sponsor untuk sepanjang setahun untuk di Akademi Villarreal Malaysia. Okey. Untuk Boy sendiri untuk permulaan ni mungkin Boy boleh ceritakan sikit lah perkembangan Boy terkini. Perkembangan terkini Boy sekarang Alhamdulillah baru lepas recover injury yang agak panjang. Sebab daripada bulan 7 hari tu ada serious injury dekat hamstring, and masa tu perlukan surgery, tapi club and kita punya physio advice and decide untuk tak go through that surgery. So kena ambil lebih masa daripada kalau kita ambil surgery. So now dah Alhamdulillah boleh kata fully recovered and start to focus on untuk this year season. Okey, kalau kita tahu mungkin Dashing sekarang tengah buat kempen untuk bantu kanak-kanak yang kurang berkembang. Okey, kalau tak salah saya, Boy pun bermula sebagai di akademi juga dulu di French United. So maybe apa pendapat Boy sendiri tentang bila Dashing dia lancarkan kempen ni nak bantu kanak-kanak macam melahirkan lagi pemain-pemain masa depan? Bagi Boy sendiri rasanya macam benda ni is a positive things lah, sebab akan lebih banyak peluang dibuka untuk kadang-kadang ada yang tak berkemampuan. Untuk nak ada parents untuk nak afford, nak bayar, nak pergi akademi macam mana Boy dulu go through. So bila Dashing buat kempen yang macam ni, it's really a good things untuk kita nak try to cari that bakat-bakat yang kita tak tahu mesti for sure ada punya, tapi kita still tak dapat jumpa. Okey, macam Boy sendiri kalau tak salah saya start French United. Okey, mungkin kalau zaman Boy dulu akademi baru nak banyakkan, akademi swasta baru nak bangun. So apa mungkin pandangan Boy sendiri bila dulu dengan sekarang penambahbaikan ataupun yang boleh dilakukan lah untuk akademi di Malaysia sebenarnya? Actually, penambahbaikan tu rasanya kita kena lebih support untuk nak ada banyakkan lagi privatize club ni, mana-mana owner yang ada funder-funder besar untuk nak buat club ni. Sebab berasa yang this kind of things akan banyak membantu untuk perkembangan masa akan datang tu. In the future akan sangat membantu bola sepak kita, sebab for sure kita nak bola sepak kita akan go to another level, or kalau boleh kat world level. Mungkin apa pandangan Boy ni tentang akad umbi untuk maybe akad umbi di negara kita sebenarnya, bakat-bakat muda? Apa pandangan Boy? Pandangan Boy sendiri Boy rasa yang kita ni dah actually at a good platform untuk yang bakat-bakat muda. Boy tengok banyak yang macam tak macam dulu, kita dah develop, dah grow lah, tapi cuma kita kena lebih berasa Malaysia ni kena ada betul-betul football culture. Football culture yang lebih systematic, yang lebih macam everyone and every day is football. Itulah macam mana yang Jepun buat, macam mana yang klub-klub luar lain buat untuk kita nak growkan bola sepak kita, tu je. Okey, kalau tak salah saya, perjalanan kira Boy sejak umur 2014 masuk French kan. Mungkin boleh ceritakan sikit macam mana boleh terlibatnya dan kenapa memilih bola sepak sebagai kerjaya masa tu? Macam mana boleh terjadi? Boy start football sebenarnya benda ni daripada ayah Boy lah. Memang ayah Boy seorang pemain bola, and daripada kecil, daripada baby tu semua memang dah kat padang. Ikut dia pergi training. Dah tengok dia, tak tahu somehow minat tu grow sendiri. Tak ada, parents tak pernah force untuk pergi training ke apa ke, tapi somehow bila dah tengok tu so minat bola tu grow sendiri, and Boy sendiri minta orang untuk hantar pergi akademi untuk nak join team semua, and
Alhamdulillah sampai sekarang. Okay, sebelum masuk French tu sekolah SMK dekat Sukan Tiongsi kalau saya. So masuk French United tu, macam mana perjalanan career tu, macam mana boleh sampai ke tahap itu? Macam biasa kalau kita sekolah-sekolah, kita wakil sekolah, lepas tu kita akan pergi interzone, lepas tu kita akan wakil negeri untuk MSSM semua. And lepas tu Form 4 tu boy umur 16 boy dapat tahu yang Friends United ada buka selection. Masa tu Friends United hanya ada bawah 16. Tapi diorang buka selection tu untuk nak ada first untuk bawah 17. Okay. First batch masa tu. So boy pun pergi trial tu and alhamdulillah dapat untuk pilih kat team Friends United tu, and start from that boy dapat Friends United tu, and boy boleh cakap Friends United yang shape boy punya career, untuk shape boy untuk jadi pemain yang lebih baik, sebab diorang punya exposure mana diorang bawa kita orang ada pergi exposure semua Europe punya level tu, yang apa yang Friends bagi tu memang satu benda yang banyak belajar kat situ. Sebab okay, bila nampak dah semua career boy progress tu, tapi mungkin 2017 kata saya Friends macam ada masalah dah tutup kan. Betul. Bila tak salah saya tahun juga boy tak ada kelas. So macam tu expect tak still boleh jadi dapatkan jadi career pemain bola ni sebenarnya? Apa banggapan masa tu? Mungkin tak apa aku dah. Masa tu kira orang kata susah juga sebab yelah kita dah daripada akademi everyday pagi bangun bola, petang ada training, kita dah ada macam schedule, and then tiba-tiba Friends kata macam diorang tutup. Habis lepas tu kita orang macam player macam boy sendirilah ni personally boy sendiri macam down down juga lepas tu memang tak ada kita perlu kat rumah macam tak ada kira tak tersusun lah, tak ada jadual, tak ada training semua. Lepas tu pergi pun join macam social league macam tu, tapi kita keep on main everything. Start pada tu macam ada juga macam ayah boy bising macam boy asyik duduk rumah, macam kau pergilah cari kerja whatsoever kan untuk nak cari income. Tapi boy tak apa, boy still main and teruskan. Lepas tu baru dapat alhamdulillah ada offer untuk ke Felda United. Okay. Tapi sebelum ke Felda, pada saya ni apa yang saya baca yang dapat juga offer di Australia tapi mengalami masalah time tu. Mungkin boleh share sikit? Itu sebab daripada France tu coach Steve McMahon yang Liverpool punya legend dulu tu, dia nak tolong boy. So dia approach satu kawan dia dekat team kat Australia sana. Australia punya league tapi division berapa tak sure. And at that time masa tu working visa problem. Sebab diorang ada quota untuk that year berapa ramai boleh keluarkan working visa everything. Masa tu pasal working visa tu yang problem, and masa tu yang tak dapat. Okay, kalau untuk boy sendiri kan, mungkin apa yang boy boleh nampak perbezaan mungkin akademi dulu ataupun akademi sekarang? Sebab sekarang ni kita tengok dah banyak akademi swasta ke yang kerajaan punya dah ada kan, dan mungkin lebih senang untuk pemain-pemain nak kembangkan bakat. Mungkin apa pandangan boy perbezaan dulu dan sekarang? Perbezaannya berasa lebih structured lah kot. Lebih tersusun, lebih teratur, and dorang punya platform tu lebih nampak. Macam kadang-kadang kita orang dulu time kat akademi tu just macam parents hantar, and then sama kita tak tahu the next step tu nak pergi ke mana kan. Tapi sekarang diorang dah ada macam daripada sekolah boleh pergi ke NFDP ke apa semua, daripada AMD tu untuk daripada situ pula all these clubs yang ada sekarang diorang akan tengok kat situ untuk diorang nak sign player untuk nak bawa ke squad senior ke apa. So, sekarang ni lebih sistematik sikit kan, ada structure. Okay, bila tengok perjalanan career boy sebenarnya walaupun masa setahun hampir nak give up tapi dapat peluang pergi ke Felda kan. Dan kat Felda tu berkembang pula sampailah 2021 boy ke JDT kan. Okay, kenapa time tu mungkin kenapa memilih JDT, ataupun sebelum tu mungkin dah ada offer lain juga sebenarnya? Sebenarnya sampai tak nak bagi JDT kan. Sebenarnya kalau nak cerita kan, boy ada offer dah lepas habis Friends United tu. Memang Friends ada MOU dengan Johor. Okay. So masa Hanif Fayad pergi, betul, ada 4-5 orang pergi semua tu daripada Friends tu, tidak boy ada di situ. Yang sebelum 1 tahun tak main tu. Okay, faham. Tapi at last moment mungkin masa tu boy ada injury,
yang boy tak main, ada satu tournament yang ada dekat JB masa tu, boy tak main, so diorang kata diorang tak nak sign boy sebab diorang tak nampak game boy. Okay, so start benda tu yang sebab tu lah lepas tahun tu terus tak ada team. Start benda Felda tu, and boy develop boy punya career kat Felda, ada coach Satya semua tolong banyak, and after that alhamdulillah perjalanan tu Allah susun dia boleh Johor boleh offer balik pula. Boy pun tak, kita mesti ada impian, ada dream. Mesti kita sebagai pembola mesti ada dream untuk nak pergi ke Johor. Mana ada player yang tak nak pergi ke Johor kan. So bila ada offer tu boy macam tak teragak-agak untuk nak pilih Johor. Okay, kalau kita tengok jalan career boy ni memang smooth kan. Walaupun ambil give up pergi ke Felda, dapat peluang pergi Johor. Okay, kalau tak salah saya mungkin sekarang dah 2 tahun di Johor, tapi mungkin kurang bernasib baiklah sikit, mungkin disebabkan injury, dapat kurang minit permainan kan. Apa maybe perkara yang boy boleh share kebaikan ataupun perkara yang manis yang sepanjang berada di JDT ni sebenarnya? Dari JDT boy rasa diorang punya relationship tu lah. Antara player dengan owner, kita orang punya unity and family tu sangat kuat lah. Tu yang bagi boy benda yang best lah. Benda yang best sebab kita main bola team punya game kan. So bila you satu team, semua player foreigners ke local ke, and ada boss yang very demanding, so macam benda tu very good, kata resipi untuk nak team ni nak pergi jauh lah, Johor. Okay, kalau kita cerita sikit bersama dengan Piala Asia ni, sebenarnya kalau semua atau fan masih ingat, penonton masih ingat, sebab saya ingat boy ketika boy jaringkan gol lawan Arab Saudi tau, masa tu AFC Piala Asia baru 2003-2018. Sebabkan jaringan boy tu kita mari ke suku akhir. Okay, mungkin boleh round 16 mungkin boleh share sikit journey dan pengalaman ketika itu bermain di peringkat tertinggi lawan dengan Korea dan tu Arab apa. Masa tu kira start daripada kelayakan dekat Thailand. Kelayakan kita orang main kat Thailand, grouping dengan Indon apa semua. First game kita lawan Indon dengan Thailand, dengan satu lagi pun tak sure Mongolia ke, tak ingat. And masa tu kita orang macam very underdog punya team, dan tak ada siapa target team ni yang boleh pergi ke final round AFC. And lepas tu pula kita orang first game tu beat Indon 3-0. Lepas and kita orang second game kalah dengan Thailand, dan last game kita menang. And kita orang tunggu result game Thailand dengan last game tu untuk tahu kita orang layak ke final round. So bila dapat tahu layak ke final round tu, and kita orang tahu pula kan AFC first time tak pernah, Malaysia tak pernah layak bawah 23 untuk main dekat level Asia tu, memang satu macam wah benda yang betul. Sebab jaringan boy daripada luar kotak kan. Kalau saya masih ingat lagi masa tu saya tengok live. Okay boy, mungkin sebab Dashin sekarang pun dah buat campaign kan, mana kalau satu gol di Piala Asia 5 kanak-kanak akan Dashin bantu. Mungkin apa harapan boy sendiri untuk kawan-kawan di Piala Asia nanti di Qatar? Mungkin berborak orang kat WhatsApp ke, ada call ke, apa harapan sendiri untuk tengok Malaysia sekurang-kurangnya sampai mana, apa target boy? Boy punya target sebab boy happy lah. Actually kita Malaysia ada dekat Asia Cup ni tak pernah kan. Betul. So bila kita tengok, lepas tu kawan-kawan kita sendiri pula yang main kan, teammate main, pernah main sekali sebab boy pun pernah ada dalam national team sebelum ni. Yang kita tengok national team kita compete dekat Asia Cup ni memang very macam exciting lah. Tak sabar sangat boy nak tengok, and boy hopefully boy harap sangat kita can put Malaysia at another standard lah bola sepak kita, supaya the whole world kenal dan tahu bola sepak Malaysia ni kat mana. At least kita lepas group stage okay kan? Sudah. Okay, boy sendiri masih muda, 27 tahun ni. Walaupun mungkin jalan career tu agak kurang cantik 2 tahun ni, tapi apa harapan boy sendiri untuk 2024 ni untuk career boy sendiri lah? Harapan boy sendiri, boy boleh cakap this is macam untuk boy very personal lah. Boy nak try to do the best that I can give untuk diri boy lah. Untuk nak give respect kat diri boy, untuk macam nak bounce back, untuk nak buktikan potential dan bakat yang Allah bagi ni. So boy harap this year dapat more playing time, lepas tu kurang injury. Untuk actually boy punya target, boy nak berada balik kat dalam national. Macam mungkin ada fan boy ataupun peminat-peminat cilik yang tengok nak jadi pemain bola, apa nasihat dan kata-kata boy untuk player-player muda yang mungkin anak-anak muda yang nak mencuri bidang bola sepak, apa yang diorang kena buat sebenarnya? Kena buat yang paling penting
boy rasa is like you kena boleh diajar. Dia aja okey. Boleh ditegur lah. Boleh ditegur, boleh terima orang betulkan you, and you always want to learn. Okay. You tak kisah you dah main level mana ke apa ke, tapi you always nak belajar benda baru, you nak improve benda-benda kecil. Itu je lah mentality. And boy rasa boy nak bagi tahu satu benda yang kita semua player yang baru nak naik ni kena have the right mindset lah. Mindset dan attitude tu sangat penting lah. You bagus macam mana pun, you macam mana you talented sekalipun, kalau you attitude you out, memang maksud attitude tu nombor satu lah. Sangat penting. Okey, mungkin last daripada segi apa yang boy target 5 tahun akan datang dalam career boy sendiri lah. Boy target Dalam career, kalau tanya boy personally, boy nak target yang I want to be a key player untuk national team, untuk nak put Malaysia ni kat another standard lah. Sebab kita macam boys, bukan boy nak condemn or nak cakap yang apa yang diorang ambil player national sini tak baik, tapi kita as a local player ni yang betul-betul anak tempatan ni, macam I want to prove that yang kita pun boleh. Betul. Sebab sekarang kita tengok berapa ramai memang banyak bukan local player yang main, so boy nak prove benda tu lah in future. Okay, last daripada saya, apa kenangan paling manis lah boy dalam sepanjang career bola sepak yang boy dah lalui, yang tak boleh dilupakan lah? One of it yang boy score tu lah. Itu baik gol awal. Itu sangat-sangat manis lah, sebab gol tu yang buatkan Malaysia go to round 16. Boy tak kisah sebenarnya siapa score, tapi rezeki boy yang jadi orang yang menjadikan gol tu, lepas tu kita layak round 16. Benda tu memang paling best lah. Sebab time tu dengan Arab, tak silap saya, betul ada Korea dengan siapa? Arab, kita punya group Arab Saudi, Jordan dengan Iraq. Masa tu bila kita tahu grouping macam tu, macam okay, tak apa lah, tapi peluang lepas juga kan. Okay, last lah boy, penutup kata-kata untuk peminat boy sendiri kat luar sana, apa yang mungkin orang nak follow perkembangan boy, boleh share? Apa yang boy nak share ialah, sebab boy kadang macam kita kadang keluar kan, kita keluar tiba-tiba ada orang tegur, cakap tak gambar hasil, macam boy sangat appreciate, sangat hargai orang still ingat, and still banyak ada yang dekat social media yang still mendoakan, nak tengok boy beraksi. Boy nak ucapkan sangat-sangat terima kasih, and hopefully terus doakan boy and kita punya bola sepak Malaysia ni terus grow and terus maju, kalau boleh ikut macam mana tim-tim macam Asia lain, macam Japan, Korea. Okay boy, thank you so much sudah diluangkan masa boy. Saya doakan supaya satu hari nanti career boy akan kembali, dapat menyinar kembali dan dapat apa yang boy impikan untuk mewakili Malaysia. Yang paling penting boy, jangan lupa kita support tim Malaysia kita yang akan beraksi minggu depan untuk Piala Asia nanti, di mana Dashing juga menyokong pasukan negara untuk lahirkan pemilik masa hadapan, pemain cilik masa hadapan. Okay guys, macam saya cakap tadi, kalau tim Malaysia ni dapat jaringkan 1 gol dekat Piala Asia, 5 kanak-kanak terpilih akan dapat yang kurang berkemampuan akan disponsor selama setahun di Akademi Villarreal Malaysia. So kau bayangkan kalau 5 gol dah 25 kanak-kanak terpilih. So ni saya rasa satu yang sangat harmoni lah, yang sangat murni yang Dashing lakukan untuk melahirkan pemain cilik di masa depan. Okay guys, jangan lupa korang boleh follow maklumat lanjut di Instagram @dashing_my dan #DashingBroswin dan juga #Wangian Maskulin Tahan Lama. Semoga kita jumpa lagi. Thank you so much boy. Thank you so much. Kita jumpa interview akan datang. Okay, bye. Ciao, Assalamualaikum.